Prof Hima ada masalah ke dengan CEO Finas? Itu saya cakap, kata Prof Hima boleh cek balik rekod di Finas. Kita, bukan Prof Hima, saya ingat persatuan lain pun sama. Kita tak pernah ada masalah langsung dengan Finas. Tidak pernah ada masalah langsung dengan ketua-ketua pengarah yang lepas. Yang kita jadi masalah dengan ketua pengarah yang ada sekarang. Jadi kita berfikir begini. Kita ingatkan, bila orang industri duduk di tampuk yang atas, dia memahami orang industri. Tapi kita tengok di sebaliknya. You nak buat sesuatu perkara, you orang nak buat antara korang je yang tahu. Kita tak tahu. Ini yang jadi masalah pada kita. Bagi kita bukan ada masalah lain. Itu saja kenapa perkara yang nak buat ni terlalu tergesa-gesa. Bukan setakat padu citra saja, tapi ada perkara lain yang dia orang buat secara tergesa-gesa. Bagi saya kata mesti ada something wrong somewhere. Yang you all tergesa-gesa yang nak buat supaya you rasa begini. Mungkin you all berfikir kalau kita berbincang dengan persatuan ni ada tiga kepala. Mungkin ada persatuan lagi pun nak masuk. Tapi kita bincang pasal 3 persatuan ni je. Mungkin ada 3 kepala. 3 kepala ni ada 3 cara ideologi yang berbeza. Kata. Jadi mungkin dia nak dapat satu benda yang dia nak buat cepat ni, mungkin tak boleh. Saya rasa itu. Kan? Dan bukan sekadar pasal padu citra saja, ada benda-benda lain lagi yang kita tengok ada kebincangan yang berlaku, right? Saya tak berani nak sentuh sangat benda lain lah, tapi apa yang pasti saya boleh bercakap lah, kan? Kalau benda ni dia orang nak kata nak saman saya pun tak boleh. Contohlah, kan? Okey. Dalam masa tergesa-gesa you all sibuk dengan dana pelaksana ini dan itu. Kita berterima kasih lah, Maksudnya bila dia orang buat itu ada penerbit yang dapat teruskan dia orang punya kerja-kerja penggambaran, dan pelakon dapat bekerja, pengarah dapat bekerja, dan pekerja juga dapat bekerja. Okey, terima kasih. Tapi yang kita tak berapa ini sangat, kenapa bila kita tengok ada dana-dana dalam itu yang sepatutnya diberi kepada orang industri, tapi orang dalam buat sendiri ada ambil. Ini kita tak faham. Macam mana perkara ni boleh berlaku? Itu kalau kata saya salah, dia orang nak saman saya pun boleh. Saya tak ada masalah. Tapi saya boleh pasti, ada dua syarikat yang terang-terang kita tahu di situ. Memang dah terbukti. Memang dah terbukti, memang ada dalam senarai dan ada di dalam bot. Macam mana dia orang ni boleh ambil dana yang sepatutnya untuk membantu orang industri di luar. Sepatutnya kalau you rasa you nak buat perkara itu, you harus tinggalkan kerusi you. Letak jawatan, you tak perlu duduk dalam board. Because di mana integritinya? Integriti seseorang ahli lembaga, maksudnya yang harus membantu orang industri, tiba-tiba you all pula yang ambil. Kan pelik tu. Maksudnya pengurusan Finas itu sendiri tidak jujur dengan betul. Tak kira lah. Kalau lah mungkin dia orang nak twist perkara ni, ini ada sokongan orang ini, ada sokongan orang itu saya tak kisah. Tapi benda ni kita dah tahu dalam atas Finas sendiri, maksudnya seorang ahli lembaga tidak boleh buat perkara begini. Ataupun CEO Finas itu sendiri ada pilih persatuan yang tertentu. Ada tak mengajak Prof Hima untuk berbincang untuk kepentingan? Inilah satu lagi yang saya nak cakap. Saya berani bercakap. Ini adalah bagi saya adalah satu pembohongan yang paling besar. Alright? Dan saya ada dapat satu WhatsApp yang diberi oleh satu kawan. Kawan ni saya tanya dapat daripada mana? Dia kata dapat daripada orang dalam Finas. Bagi. Dia tulis di situ, 3 persatuan ini sudah datang berbincang, mesyuarat dan berminit 7 kali. Cuba bayangkan. 7 kali Sekarang ni dia orang ni berada di dalam Finas baru 10 bulan. Dan saya start menegur saya hampir sebulan lebih. Okey, kita buanglah 2 bulan. Dalam 8 bulan ini bermakna kalau 7 kali mesyuarat tu diadakan, kita jadi ginilah. 1 bulan sekali lah. Takkanlah kita tak ingat 7 kali mesyuarat. 7 kali Finas panggil kita mesyuarat, kita tak ingat ke? Tak apalah. Saya pun cek dengan staff saya kata, ada tak panggilan mesyuarat daripada Finas tentang padu citra ni?
yang Fina cakap 7 kali. Dia kata tak ada pun. Okey, saya ingat mungkin kita orang ni ataupun staff saya ni tak buat kerja kot. Sebab takkan tak boleh tak tahu hal ini kan, terlepas pandang kan. Saya cuba rujuk dengan satu persatuan, dua persatuan lagi. Ada tak benda-benda panggilan ini dipanggil? Dia orang kata tak ada. Satu persatuan lagi pun kata tak ada. Dan takkan kita tiga-tiga persatuan yang menipu? Yang you kata 7 kali 3 persatuan ini dipanggil bermesyuarat dan berminit. Saya memang saya nak bagi tahu, saya nak tengok minit tu. Yang kata 7 kali panggil kita bermesyuarat ini, saya nak tengok minit tu. Okey? Saya rasa kalau benda ni berlaku, mungkin ada satu penipuan. Ini syak saya, kan? Contohnya mungkin dia pergi berjumpa orang atas, menteri ke siapa ke, KSU ke siapa ke. Oh, jangan risau Datuk. Perkara ni selesai. Kami dah buat mesyuarat dah dengan persatuan. Dah sebanyak 7 kali. Mungkin benda ni berlaku, mungkin menteri kata, oh, kalau dia orang dah bersetuju, go ahead. Teruskan. Ataupun pemimpinan yang lain, dia bagi tahu dah bermesyuarat 7 kali. Banyak tu. Saya kata kenapa nak menipu perkara gini? You cuba bayangkan. Kalau 10 bulan bagi 7 kali mesyuarat, jatuh berapa kali, berapa bulan sekali kita mesyuarat? Kita berbulan sebulan setengah sekali ke? Takkan kita tak ingat kalau mesyuarat setiap sebulan setengah? Pasal benda penting. Tiba-tiba you all cakap you all dah bermesyuarat dengan 3 persatuan dan dia orang semua okey, dah bersetuju. Dan ini saya rasa benda yang tak betul. Takkan kita nak takkan benda ni fitnah, kan? Saya ada. Kalau satu hari tiba-tiba pihak atasan nak tengok WhatsApp tu, saya ada WhatsApp tu. Okey? Contoh yang saya kata, orang dalam bot ada ambil dana. Saya ada benda tu. Saya ada list nama orang tu dan saya ada nama-nama orang tu. Sebenarnya ada benda-benda lain lagi ada, tapi saya bila saya tak dapat benda tu yang ini, saya tak nak apa benda ni. Bila saya dapat, saya akan keluarkan. Ada perkara lain lagi, bukan perkara itu saja. Kalau saya nak sentuh pun ada benda-benda ni yang bersangkut dengan contohnya kenaikan pangkat or grade pada seorang pegawai. Ada berlaku. Yang naik macam ECRL, laju. Konon kita nak buat kereta api laju, cara pangkat naik pun laju. Satu pegawai yang duduk daripada 48 naik ke 52, tiba-tiba dalam masa 6 bulan zoom naik ke 54. Kenapa benda ni berlaku? Dan kenapa pula orang ni duduk tempat yang penting? Habis tempat yang penting tu dah habis selesai, diletakkan satu tempat yang penting juga. Why benda ni berlaku? Okey? Saya pun lagi satu saya nak tanya. Contohnya, kenapa kepimpinan yang ada sekarang yang baru ni, kenapa you nak bermusuh dengan persatuan? Why?